boleh kodok teriakan sedikit tentang hadis orang ramai duduk geger. Kullu bid'atin dolalah. Setiap benda bid'ah itu sesat. Maksud setiap benda bid'ah itu sesat adalah benda bid'ah yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Maka benda tu jadi sesat. Benda ada zaman Nabi. Tak syarat benda zaman sekarang dah. Benda ada zaman Nabi yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis pun jadi sesat. Bukan kata benda hak lain ni saja hak bercanggah. Hak zaman Nabi kalau bercanggah dengan Quran dan hadis pun sesat. Maka bid'ah hak bercanggah dengan Quran dan hadis lagu ni hak jadi sesat. Hak tidak bercanggah dengan Quran dan hadis tidak sesat dan boleh pahala, boleh pahala. Boleh pahala. Ada orang kata benda tu bid'ah. Bid'ah yang boleh pahala tak apa, dia mau nak wi nama gapo dia pun. Misalnya sedekah hekong ke masjid. Perbuatan kita mengaji dalam kitab sirah tidak mendengar seorang sahabat pun menyedekahkan sebutir ekong ke masjid Nabi. Maka sekarang orang menyedekahkan ekong, kipah, kapek ke masjid. Tak boleh pahala, minta maaf. Kullu bid'atin dolalah. Semua benda bid'ah itu adalah sesat, dia kata. Tak boleh pahala. Pocik niatlah setara mana pun. Pocik rasa benda ni comel pun tak boleh sebab benda tak ada zaman Nabi. Sudah, tak ada apa. Dia kata kita tak lari bab tu benda dunia. Dunia tak boleh pahala lah maksud dia. Ada juga dunia kan nak ayat kan tak boleh jawab lah sekali. Sesak dah orang ni. Orang dok kata semua bid'ah benda hak tak ada zaman Nabi tu sesak nyanyo. Banyak benar pahala. Sanya benar. Orang buat masjid ni banyak sikit benar boleh pahala. Hak mana hak zaman Nabi ada Dinding pun kalau tak betul tak boleh. Dia kena supang dengan zaman Nabi. Dinding ada cermin, ada meja tak boleh. Lagu ni tak boleh pahala berlaku. Berat benar. Banyak surah tak boleh. Katok habis surah. Kita sendiri pun tak ada zaman Nabi. Kita sendiri tu bid'ah dah. Kena mati juga pok kita. Kita kena wujud zaman Nabi. Tak wujud zaman Nabi ni bid'ah berlaku. Ngarut berlaku ni kaedah lagu ni. Bid'ah ni lagu mana ulama ahli sunnah wal jamaah kata bid'ah ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haruh, bid'ah haram, bid'ah makruh. Bid'ah wajib ni seperti tulis Al-Quran. Bid'ah sunat ni buka pondok nak jaga agama. Tu bid'ah sekalipun tak ada zaman Nabi, tetapi benda ini untuk jaga agama. Banyak ulama bahadah tak ada caralah. Demo tu ikut dia lah nak gelepar lagu mana pun. Apakah soalan ni, adakah bid'ah hasanah dalam hukum Islam? Pertama, tuan-tuan, ada dua perkara yang kita kena jelas. Bid'ah sesuatu yang ditolak oleh Islam. Itu kita kena terima, ini satu hakikat. Kerana ada orang kata bid'ah is okay. Tak boleh. Penolakan bid'ah itu ada dalam Quran dan ada dalam Quran dan ada dalam sunnah. Antaqulu 'ala Allah, kamu kata dengan menggunakan nama Allah. Dan hadis banyak menyebut tentang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Nabi sebut iyyakum wa muhdatsatil umur, kamu kena jauh benda yang diada-adakan. Dan ulama-ulama hadis memasukkan bab bid'ah ini dalam kitab kita ada. So kita kena terima dulu bid'ah tak boleh dalam agama. Setelah kita terima peringkat ini, baru kita pergi peringkat kedua. Apa itu bid'ah? Jangan kita tolak premis yang awal ni. Kerana bererti kita tolak sebahagian besar hadis-hadis Nabi. Cuma kita nak bincang apa itu bid'ah. Adakah yang dikatakan bid'ah itu bid'ah? Adakah yang dikatakan bid'ah itu sebenarnya tidak bid'ah? Itu mungkin. Maka dalam perbahasan itu ada lagi golongan yang berpecah-pecah di kalangan orang Islam. Ada orang yang suka buat bid'ah. Dia tambah macam-macam dalam ibadah dan dia rasa okey, bid'ah tu boleh. Dan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Saya nak ringkas. Ada orang pula yang kata sehingga yang tak bid'ah dibid'ahkan. Ini pun satu masalah.
Ada orang membida'ahkan tangga mimbar lebih daripada 3. Ada orang membida'ahkan nasyid. Ada orang duk menasyid, dia kata ini bid'ah. Ya akhi, nasyid tak bid'ah ya akhi. Lagi orang menyanyi lagi pada zaman Nabi, dia bernasyid. Kalau dia kata disunatkan bernasyid pada malam Jumaat, itu boleh bid'ah lah. Tapi dia bernasyid, ikut dia lah. Dia tengah hari ke petang, nasyid ni lagu lah, lagu dia nak nasyid. Ada orang bid'ahkan bank Islam kan? Jadi ada orang yang ada ifrat dan tafrid, ada yang cuai dan ada yang berlebih-lebihan. Kita mesti berada pada jalan yang pertengahan. Bid'ah berkaitan dengan ibadah khususiyah, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tak dapat dipaham melainkan memerlukan wahyu, kita tak boleh ada-adakan. Dalam daily life, kehidupan harian, seseorang boleh untuk buat berbagai inovasi. Nak buat masjid bulat, kira ni bid'ah masjid bulat. Tak. Masjid bulat ke 3 segi, 3 tingkat ke, masjid tak ada kubah ke, masjid warna-warni ke, agama tak pernah menentukan hal ini. Pakai skrin dalam masjid, bid'ah ke tak? Tak perlulah nak bid'ah benda macam tu. Ada orang bid'ahkan baju, ini pakaian. Ada orang bid'ahkan makanan. Saya sebut selalu, saya dengar radio apa Indonesia bid'ahkan ketupat. Kerana ketupat ini berasal daripada apa, mana dewa apalah, dan kemudian tak patut ada ketupat hari raya kerana itu amalan khurafat, bid'ah dan seumpamanya. Kerana Nabi tak makan ketupat, memanglah Nabi suruh bergembira pada hari raya. Macam mana nak gembira? Mana boleh sama gembira orang Arab dengan gembira orang Melayu? Ya yaumul farah, hari gembira. Orang Melayu dia makan ketupat, dia gembira. Walau lepas tu dia masuk hospital kerana darah naik, tapi dia gembira. Pada zaman Nabi tak ada bagi duit. Ada orang kata bid'ah bagi duit, bid'ah dalam sampul lah apalah. Itu adalah cara orang gembira. Budak-budak datang, dulu dia datang orang miskin, orang tak banyak duit, datang Assalamualaikum, dia datang rumah kita, dia makan kuih. Saya tak tahu masih ada tradisi ini di Singapura tu, mungkin tidak. Sekarang budak-budak Assalamualaikum, tak nak makan, nak duit, dia kata. So kita bagi dia duit, dia happy. Kita bagi orang minum, ada cawan, dah cukup, tak perlu piring. Tapi kita letak piring nak mencantikkan hidangan. Jangan bid'ahkan piring. Kita bagi duit dalam sampul nak mencantikkan pemberian. Kita bagi hadiah kat orang. Nabi kata tahadu, tahabu. Bagi hadiah, nasib kamu sayang antara satu sama lain. Pergi beli gelas besar tu, pergi rumah pengantin, nah hadiah kau gelas. Tak ada. Kita balut dia, dia pun tak tahu apa. Surprise, nanti dia buka. Kotak besar, hadiah kecil. Tapi dia gembira. Kita tak kata membazir kau balut, kau mana pun dia nak buka. Tak. Itu adalah culture. Agama tak halang. Nabi SAW datang kepada kenduri orang Ansar, kenduri kahwin. Nabi tengok tak ada nyanyian. Nabi kata, tak ada nyanyian ke? Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar sukakan nyanyian, nyanyilah. Dia orang barangkali tengok, Nabi datang ni nyanyi-nyanyi apa pula? Nabi kata nyanyilah. Orang Ansar sukakan nyanyian. Pada hari raya, 2 orang gadis menyanyi dalam rumah Rasulullah. Abu Bakar kata, amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Dalam hadis Bukhari, adakah suara syaitan dalam rumah Nabi SAW? Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, innahu yaumul 'aid. Biarlah wahai Abu Bakar, ini hari raya. Nabi tolerance dalam hal itu.
Dia dah ada, baginda sedang baring. Abu Bakar tengok tak sesuai, dua gadis menyanyi dalam rumah Nabi. Tapi agama datang. Sebab itu Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ini. Salah satu sebabnya kerana Islam tidak against culture, tidak memerangi budaya, tetapi ia menetapkan akidah dan menetapkan ibadah. Kita kena straight dalam masalah akidah, straight juga dalam ibadah. Jangan ada bid'ah, tapi kita hendaklah luas dalam masalah muamalah, kerana itu adalah ruang yang dibenarkan oleh agama.